Apakah makna Asyura? Apa makna iftitah? Apa makna kunut? Kunut itu makna doa dalam keadaan berdiri. Apakah makna iftitah? Pembukaan, buka semayang dengan doa. Apakah makna Asyura? Asyura ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kata yang ke-10. Arab ni kali 10 dia panggil Asyara atau Asyarah. Nah, kalau 20 Ishrun dia gitu bahasa Arab. Kalau ke-10 dan tempat yang ke-10 pertandingan memancing, maknanya Asyura. Faham tak? Yang ke-10. Maka yang ke-10 Asyura maknanya hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Nah, jadi itulah datangnya nama bubur sura. Nah, asalnya Asyura. Dulu zaman orang-orang Yaman masa datang bawa Islam ke sini, dah dipanggil bubur Asyura. Lepas ni sekarang bubur sura. Sini panggil dia bubur syura. Syura ke sura? Ha? Bubur surau. Tak ada masalah bubur surga tu. Cuma yang jadi masalahnya puasa tu tak ada, bubur surga ada. Situ jadi katung. Soalan seterusnya. Apa beza nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Bezanya nuzul Quran, nuzul bahasa Arab makna turun, Quran turun ayat Quran. Dan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar malam qadar, malam yang hebat kurniaan Allah dalam bulan Ramadan. Nah, jadi turun pun dalam bulan Ramadan Quran, Lailatul Qadar pun berlaku dalam bulan Ramadan. Cuma turun Quran pada 17 Ramadan. Lailatul Qadar tidak tentu. Nah, paling banyak berlaku 20 kali kata Ramadan. Baik, soalan seterusnya. Saya ada terima satu mesej. Saya baca, dikira siapa yang baca dikira sudah bersumpah dan menazar. Kalau tidak mengikut kata-kata mesej itu akan hidup sengsara. Apakah perlu saya buat? Jawabnya, bakar mesej itu. Ini sekali ni karut belaka. Mula-mula sekali kita mungkin dia ada sebelum tu. Saya down sekali pada tahun 89. Mesej tu telah kecoh dah. Masa tu tak ada lagi internet. Faham tak? Dia orang photostat. Atau kalau ada kena photostat 10 keping. Nano pergi cari kedai photostat. Kalau tidak photostat 10 keping, esok accident, langgar di lori minyak, macam-macam peseng. Nah, ini semua ni mainan belaka dan telah dirojak kepada tuan guru. Tuan guru berkata karut belaka-laka. Hak sebut nama Syekh Ahmad yang jaga anak kunci Kaabah pun karut juga. Telah ditanya kepada ulama-ulama Mekah, penjaga Kaabah tak ada pun berita tu. Benda ni semua mainan belaka. Nak buang masa kita saja. Soalan seterusnya. Apakah hukum tengok Gangnam? Gangnam ni umum. Gangnam tu apa? Kalau nama Gangnam, bandar yang besar di selatan Seoul, Korea. Di sini lahirnya tarian Gangnam. Maka Gangnam ni tarian kuda gila. Anak kuda yang sudah gila, kuda tu makan pi kuda pula. Jadi gila. Jadi goyang itu goyang ini, goyang itu goyang ini. Gangnam Style. Tak ada benda lain nak siap. Padahal kita radio orang Melayu, orang Malaysia, tapi DJ yang pasang. Akhirnya jadi popular. Kalau DJ tak pasang, popular tak? Ada DJ radio, DJ itu, DJ ini semua dipasang. Siapa yang pasang dulu, yang bagus, maka radio dia akan dengar. Kita yang ajar. Jadi Gangnam ni, kalau tengok dalam video klip, laki-laki puang joget beramai-ramai, tayang punggung kat orang, gedik-gedik gitu. Kita gini, bayangkan Rasulullah masih hidup, Rasulullah suka tak tengok? Situ mudah hukum. Ni punggung ni ding tunjuk ke orang. Molek tak? Molek lah, tapi pada hukum tak molek. Orang lelaki memang suka tengok punggung gitu. Suka tak? Nama suka tak? Tak suka. Orang lelaki suka, tapi dah oleh kerana ada hukum. Faham tak? Siapa tak suka orang puang? Orang puang ni lawang laki-laki. Siapa yang tak suka perempuan, dia gay. Suka tak puang? Sungguh. Awak suka tak? Awak suka? Ustaz suka tak puang? Kalau tidak, ustaz gay jadi. Faham tak? Tapi di khalayak ramai,
Benda ni haram dah, menggiurkan. Nampak tak? Kali nak ganang laki bini, tak ada masalah. Nak balik lagi Gangnam, biar sampai Jahannam terus rumah. Nak tak ada masalah pasal bini kita. Nah, okey. Yang Gangnam kali abang nak tengok. Haram tak? Dah, dia pun keluar pakai kain batik gila kat ni. Gangnam kembang katung dia panggil. Dosa tak? Dah, tak ada masalah. Nah, sampai pagi pun boleh. Dulu ustaz kata orang bisu tak boleh jadi imam. Bukan saya kata, ulama kata, kita tolong siapa? Kita tak ada fatwa, kita bukan mufti. Kita tak ada pandangan, kita bukan fuqaha. Faham tak? Kita tak ada kau, kita bukan mujtahid. Cuma baru tolong siapa? Ulama-ulama sebut. Memanglah orang bisu tak boleh jadi imam. Orang bisu nak baca mana? Tak? Tak boleh baca benda. Makmum kata, lagu mana tak baca Fatihah ni? Rupanya bisu. Tak boleh jadi imam. Bagaimana orang buta dan pekak? Tak boleh ke? Yang bolehnya orang pekak yang boleh berkata dan orang buta yang boleh berkata. Faham tak? Sebab rukun semayang dia ada kauli dan fi'li. Fi'li tak ada masalah, kauli. Faham? Apa hukum bagi makan tulang ikan pada kucing? Tulang ikan bagi kucing pun dia nak tahu kok. Jawabnya harus dan dapat pahala. Bapa dia tanya gini kerana ada pula suara-suara mengatakan haram beri makan tulang ayam, tulang ikan kepada kucing kerana dia makanan jin saudara kita. Jadi dia sudah curi makanan jin bagi kat kucing dia. Jawabnya salah, tak ada ulama berkata begitu. Faham? Jadi kucing makan tulang ikan tak? Kucing memang jenis makan ikan, makan isi, makan tulang, makan kulit. Betul tak? Ada kucing dia makan isi saja, tulang tinggal. Kong, tulang. Tulang ada. Dia makan ke tulang-tulang. Faham? Dan juga Nabi kata tulang makanan saudara kamu. Maka boleh kita beri makan kepada jin saudara kita kalau kita tahu dia memang jin Islam. Tapi dah kita tak tahu, kita boleh letak sahaja untuk makanan binatang-binatang, tak ada masalah. Apakah hukum bayar saman ekor? Hukumnya tak ada sebut dalam mana-mana hadis atau Quran yang mengatakan wajib. Soalan seterusnya. Saya berhutang dengan kawan saya, tapi kawan saya tidak tahu di mana sekarang, hidup atau mati. Tu dia. Siapa kawan dia tak tahu hidup ke mati, tak bayar lagi. Masa kawan dia tahu hidup dan mati, dia tak bayar. Bila kawan dia dah tak tahu ke mana pergi, baru nak membayar. Ni masalah. Jadi bayarlah masa kita tahu kawan kita. Makin lama dia makin hilang, makin lama makin hilang. Allah jadikan manusia ni kadang-kadang dia berkawan dengan orang yang sama sampai ke mati. Tapi itu nadir. Yang kita berlaku sekarang, kita berkawan untuk sebulan. Ada orang berkawan untuk 3 tahun. Ada orang berkawan 30 tahun. Akhirnya akan bertukar pula dengan kawan yang lain. Berpusing-pusing keadaan kawan. Jadi harta orang kalau kita tak sengaja, wallahu a'lam, serah pada Allah. Tapi kalau kita tahu dah kawan kita hutang ada, jawablah. Bayarlah. Jangan buat-buat lambat-lambat. Masalah semua. Sebab tu banyak orang tanya, dia kata kawan yang dia berhutang sudah tidak tahu mana pergi. Kita tanya balik, masa dia ada, kenapa tak bayar? Jadi bila dah lama baru nak bayar. Bila nak bayar tak tahu mana alamat, mana nombor telefon. Wajib kata ulama kena cari sampai putus asa. Wajib kena cari dengan segala kemudahan yang ada, internet ke apa ke, Facebook ke, nak sebut balik nama kawan dia. Tulis dalam Facebook, tulis dalam Skype apa semua. Siapa yang bernama Mamat bin Dalah. Saya ni nama ni ada berhutang dengan dia RM10. Jadi saya nak bayar, sila hubungi saya. Di alamat sekian, nombor sekian. Bila putus asa tak ada jawapan, barulah ulama kata boleh kita dermakan pada
masjid dan surau dan niat sebagai bayar hutang dia di akhirat nanti. Itu cara dia. Kenapa makanan laut dan darat tidak boleh dimakan dalam satu menu? Jawabnya boleh. Tidak ada pun yang mengatakan haram. Ini hanya pandangan sahaja daripada qiyas kepada hadis dan daripada sisi kesihatan, itu saja. Sebenarnya bukan hukumnya haram. Boleh masuk kerang, makanan laut. Lepas tu ada pula maknanya ayam, makanan darat. Tak haram sebenarnya. Kita kadang-kadang obun sangat, jolok, akhirnya jadi haram. Macam Facebook, macam baru ni insya-Allah sibuk sangat. Waktu kata insya-Allah, tak boleh kena insya-Allah pula dah. 16 hari 16 malam pada soalan tu saja. Kita jawab boleh belaka. Ada orang percakap tak boleh. Dr. Zakir naik kata tak boleh. Lalas Dr. Zakir kata aku tak kata pun gini. Habis bahan bodoh belaka 13 hari. Pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, setiap benda yang diumpangkan kepada kita, kita makan belaka. Ilmu tak ada. Macam ikan dalam baru. Bubur mata, bubur cacing pun makan, upang nasi pun makan, telur kengga pun makan, biskut Mary pun makan juga. Ini ikan bodoh. Kalau ikan cerdik, ikan tergigi. Ikan tergigi kalau kita ngai dengan cacing makan. Ngai dengan upang sutong potong, tak makan. Upang benjo, tak makan. Upang telur kengga makan gigi. Tak. Gigi ni dia makan ikut selera. Kalau hari ni dia nak makan ikan temenung, mesti kena ikan temenung. Kalau ini dia makan ikan kerisi, dia akan makan ikan kerisi saja. Sebab tu harganya mahal, RM25 sekilo. Tapi kalau ruang tasik, kadang-kadang kita lepo tak dang bubuh upang, macam kain saja sudah makan. Sebab dia ikan bodoh. Sebab tu ruang tasik RM3 1 kilo. Hanu ikan ngaji University. Jadi kita kena cerdik apa saja orang kata, tu dah termakan belaka. Sehingga ada seorang tu dia pertikai kata, tak boleh tak. Memang kalau kita kata insya-Allah, kita mencipta Allah. Kena kata insya-Allah pula dah. Kita kata dalil saya tengok dalam Facebook pula dah. Bila kita tak ada ilmu gitulah. Bahkan ulama mengatakan tak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah lafzul jalalah, sama ada dibaca dengan mansub atau dibaca dengan marfu'. Itu perbezaan masalah insya-Allah. Kalau lafzul jalalah dibaca dengan mansub, maka jadilah haram. Itu pun dengan ayat pada fi'il berbunyi fi'il muta'addi, iaitu atas wazan af'ala. Ini haram. Kemudian sya'a fi'il madi. Ada dua perkara yang berlainan di situ. Macam mana digabungkan dengan ansya'a yang berbentuk fi'il? Faham tak kita khabar benda? Tak faham. Tak faham ni kali jasa cakap banyak. Orang kata boleh. Nak ujuh lagi. Faham? Betul tak? Saya suka main gitar. Apa hukumnya? Betulkah ada khilaf? Minta pencerahan. Cerah semua-semua dah. Ada mengatakan haram terus alat muzik, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tafsirnya dengan kalau ada benda-benda yang haram berserta dengannya baru jadi haram. Contohnya ada dihidangkan arak atau diadakan video wanita perempuan atau maknanya sampai meninggalkan solat, maka jadilah hukumnya haram. Soalan seterusnya, saya minat 5 orang perempuan. 5 itu saya suka. Semuanya molek. Yang mana patut saya pilih? Aduh. Nak jawab boleh, tapi bangun dulu. Muhak mana seorang. Membangun aku jawab. Adakah kewajipan anak tiri pada ayah tiri sama dengan anak pada ayah kandung? Tidak sama. Kerana dia ayah tiri sahaja. Maka wajib hormat sama macam ayah kandung. Wajib kena muliakan sama macam ayah kandung. Tetapi tidak wajib ada beberapa perkara seperti pada masalah-masalah. Ketaatan didulukan ayah kandung daripada ayah tiri. Lepas makan, mulut tangan berminyak. Adakah sah